Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video kedua yang menerangkan tentang Google Classroom, yang mana video pertama saya telah rilis sebelum daripada kursus ini. Tujuan saya gunakan kaedah video rakaman ini kerana pada sesi kali ini saya nak terangkan tentang penggunaan Google Classroom dan dia agak technical. Jika saya buat secara live stream, kemungkinan dia akan mengambil masa yang panjang dan juga ada beberapa gangguan, persoalan dan sebagainya, perlu minta ajar semula dan sebagainya. Jadi dia akan sikit mengganggu saya dalam sesi penerangan. Jika kita buat secara video seperti ini, andai kata ada beberapa step yang muallim dan muallimah tidak dapat kejar, dengan mudah kita boleh rewind balik pada minit mana yang kita tak pasti untuk kita tengok 2-3 kali cara penggunaan. Jadi recorded video ni lebih praktikal bagi saya untuk menerangkan tentang penggunaan Google Classroom. Baik, saya akan tunjuk secara teknikal bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Seperti mana video pertama, saya dah divide kelas kepada dua. Satu kelas dalam paparan guru di belah kiri. Ini guru lah, ini akaun guru. Dua-dua ni saya, tapi ini adalah akaun guru dan ini adalah akaun dummy. Ini adalah akaun saya sebagai guru. Bagaimana nak tahu ini adalah kelas miliknya guru? Dia ada 4. Ada stream, classwork, people, grades. Dan dia ada class code. Maksudnya ini adalah guru punya. Satu lagi, saya guna akaun dummy lah. Masuk sebagai pelajar. Dia hanya ada 3 dan dia tidak ada class code. Bermaksud ini akaun pelajar. Sebab apa saya buat dua ni? Nak membandingkan antara aktiviti guru dan juga pelajar. Boleh ya? Okay. Kita tengok pada akaun guru. Akaun guru dia ada beberapa option. Pertama dia ada stream. Stream ni lebih kepada wall. Aktiviti yang kita buat bersama pelajar. Apa saja aktiviti? Kongsi nota, bagi latihan, video dan sebagainya. Semua akan keluar di bahagian wall. Contoh. Katalah saya type di sini. Sila perkenalkan diri anda. Dan saya publishkan tugasan ini. Alihkan gambar jap. Saya post. So dia keluar pada wall stream tentang tugasan pertama. Apa yang berlaku ialah di akaun pelajar, saya besarkan akaun pelajar. Kalau kita refresh, pelajar akan dapat tugasan yang diberikan oleh guru tadi. Okey, dia akan keluar. Terus Izzuddin Hilmi, sila perkenalkan diri anda. Dan pelajar boleh terus bagi komen namanya. Nama saya Ahmad contoh. Dan dia boleh hantar tugasan terus kepada komen yang diberikan tadi. Okey, contoh. Dia terganggu sikit dengan saya punya gambar. Boleh. Jadi ini adalah fungsi wall. Kita buka balik guru dan kita boleh nampak ada pelajar yang sudah komen. Jadi ini fungsi wall. Apa saja aktiviti akan keluar dekat bahagian stream. Kedua, saya nak terangkan tentang classwork. Classwork ni adalah kita punya perancangan pengajaran. Okey. Contoh, untuk buat aktiviti kita boleh tekan create. Okey. Di sini ada beberapa option. Satu, assignment. Kalau kita nak bagi tugasan kepada pelajar, maka kita akan bagi assignment. Contoh, kita suruh mereka lukis peta minda. Arahan sila buat peta minda dan hantar kepada muallimah sebelum pukul 12.30 hari. Jadi ini tugasan assignment. Kita bagi arahan dan pelajar akan hantar tugasan di sini. Quiz assignment ini dalam bentuk tugasan quiz Google Form. Bagi siapa yang tak tahu Google Form, nanti kita akan terang pada waktu lain. Ini hanya guna untuk Google Form. Question, kita gunakan dia untuk tujuan tanya soalan. Dia akan keluar dekat stream tadi. Keluar kat stream tadi dalam bentuk soalan dan pelajar boleh jawab terus. Material hanya bentuk perkongsian nota dan juga material lah. Pelajar tak boleh hantar assignment. Reuse post, ni saya tak ajar lah. Dia ada kaedah lain. Saya tak tekan tentang benda reuse post. Dan yang terakhir ialah topik. Topik ni ialah divided tugasan
yang kita nak sediakan kepada pelajar. Jadi saya nak pergi laju. Kalau tak dapat tangkap, boleh rewind balik kita punya video. Saya nak mulakan dengan topik. Baiklah, kita tekan topik. Contoh, topik pertama kita nak katakan latihan. Kita akan add dan dia akan keluar satu divider latihan. Semua latihan boleh masuk dalam divider ini. Kita create satu lagi, kita namakan dia sebagai nota. Kita add. Jadi di sini kita nampak dia ada dua divider. Divider ini maksud pembahagi lah. Ada bentuk nota dan ada bentuk latihan. Jadi untuk kita susun kita punya tugasan. Contoh, katalah kita nak bagi nota pada pelajar kita pada hari Isnin nanti. Kita pilih create. Nota kita kena pilih material. Sebab semata-mata nota. Jadi kita tulis nota. Oh sorry. Dia terkeluar apa pula ni. Sekejap ya. Baiklah. Tadi ada tersilap teknikal sikit. Contoh nota. Kita tulis nota 1. Okay. Sila baca nota ini. Mana notanya? Katalah kita ada satu nota dan bentuk PDF kita nak share dengan pelajar. Maka kita boleh tekan button add dan kita boleh pilih file. Kita boleh pilih nota mana yang kita nak browse. Kita pilih nota dalam komputer ataupun phone kita. Contoh nota kursus. Saya dah siap buat satu nota khusus. Okey. Tekan. Okey. Slide rukun solat. Okey. Boleh. Jadi ataupun kita nak satu bentuk video kita ambil daripada YouTube terus pun boleh. Kita tulis situ rukun solat. Kita tekan. Jadi dia akan turun link kepada YouTube. Kita pilih satu video, kita add. So kita dah ada satu bentuk PowerPoint, satu rukun solat. Dekat sini saya nak ajar. Dekat topik inilah kita kena pilih. Kita dah buat topik tadi. Sama ada, sekejap ya. Kita nak letak di bawah latihan atau nota. Disebabkan kita buat ini nota, maka kita pilih nota. Dekat sini dia ada option. Kita post. Andai kata kita tekan terus post, pelajar tadi terus dapat tugasan. Dia juga ada satu option. Schedule. Schedule ni maksudnya kita boleh letak pada tarikh bila kita nak buat. Contoh kita nak buat pada hari Rabu 27 hari bulan. Pukul berapa dia nak keluar? Pukul 8 pagi. Kita tekan schedule. So pada tarikh 27 Januari 8 pagi dia akan keluar terus. Automatik tanpa perlu kita sentuh apa-apa. Contoh kita nak minta pelajar baca dulu nota pukul 8. 8.30 kelas kita mula. Kita boleh buat schedule dan dia akan keluar automatik pada time yang kita set. Kita juga boleh save as draft. Contoh kita tak siap lagi tugasan kita. Kita tekan dulu save as draft. Jadi dia cuma simpan dalam draft. Maksud simpan dalam draft. Okay. Tengok dekat classwork, dia keluar nota 1 dalam bentuk kelabu, draft. Arti kata lain, kalau kita buka stream, pelajar tidak dapat apa-apa yang kita tugaskan, tak keluar lagi. Sebab dia masih dalam bentuk draft. Andai kata kita nak keluarkan dalam bentuk tugasan, kita tekan semula, kita boleh pilih edit, dan kita tekan post. Bila post, kita tengok, automatik tugasan kita tadi dia keluar di bahagian stream. Kita nampak post new material nota 1 pukul berapa sekian-sekian masa lah. Ini paparan guru. Apa jadi pada paparan pelajar? Okay, kita buka akaun pelajar, paparan pelajar dalam bentuk besar. Apa jadi? Kita refresh. Pelajar akan dapat nota yang kita share sebentar tadi. Sebentar ya. Baik. Ini yang kita kata tadi. Muallim dia dah post tugasan. Dia boleh buka dan dia boleh view slide rukun solat,
13 rukun solat dan bentuk YouTube dan sebagainya. Ini dalam bab ataupun dalam view kelas pelajar. Okey. Tak apa, kita tutup pelajar punya. Kita buka kepada guru. Pergi pada classwork tadi. Jadi fungsi classwork ni ialah untuk kita susun kita punya tugasan. Begitu juga latihan. Contoh, kita boleh create. Kita boleh buat question. Buat soalan. Kita boleh pilih soalan tu dalam multiple choice A, B, C, D ataupun short answer. Contohlah, kita pilih multiple choice. Kita kata soalan 1. Allah adalah Tuhan yang Esa. Contoh. Option dia kita letak ya. Dan kita satu lagi option kita kata tidak. Jadi kita boleh di sini topik ini kita kena letak dia sebagai latihan. Jadi kita boleh save as draft, simpan dulu soalan. Contoh. Apa berlaku pada semula? Pada latihan kita ini ada keluar soalan. Tapi dia kelabu. Bermaksudnya dia tidak keluar di stream. Dia masih lagi dalam bentuk draft. Waktu bila dia nak keluar, apabila kita pilih dia, edit, dan kita pilih ask. Automatik dia keluar kepada kita punya stream. Okay. Dia dah jadi hitam tegang. Maksud di stream dia keluar. Okay. Nampak dia keluar dah question soalan 1. So di pelajar pun akan dapatlah tugasan yang sama. Ini fungsi soalan. Assignment contoh, kalau kita tekan assignment, sila buat peta minda dan hantar di sini. Contoh, sila lukis dan ambil gambar. Contoh, kita bagi satu tugasan. Okey. Katalah di sini kita pilih dia sebagai topik sebagai latihan. Okay. Kita boleh bagi markah ataupun kita cuma latihan biasa tidak ada markah. Boleh pilih. Contoh kita assign. Apa yang berlaku bila kita pilih dia sebagai assignment, maksudnya tugasan ini nampak dia masuk ke latihan. Apa yang berlaku di stream, dia keluar sebagai assignment. Di paparan pelajar, okay, saya tunjuk di paparan pelajar. Kita buka secara besar lah. Kita refresh. Di paparan pelajar, kita akan nampak tugasan tu keluar sebagai assignment. Sebentar. Dia tengah keluar. Okey, keluar. Sila buat peta minda. Pelajar boleh buka. Dan dia boleh hantar tugasan. Contoh. Apa tugasannya? Kita kata suruh buat peta minda, snap gambar, hantar. Dia boleh add dia punya tugasan, boleh letak link atau profile, masukkan gambar dan dia boleh hantar pada kita. Bila dia hantar, mark as done dan kita akan nampak di tugasan guru, pelajar tu hantarlah tugasan. Contoh. Apa yang menarik ialah semua tugasan pelajar dia akan pergi kepada kelas drive folder. Dia masuk kepada drive Google Drive khas untuk kelas ni. Jadi kalau ada 30 orang pelajar hantar gambar, hantar tugasan ke apa, dia akan masuk dalam Google Drive. Dia tak masuk dalam memori telefon, dia masuk dekat Google Drive. Semuanya masuk dalam ni. Jadi kita boleh semak 30 kerja dalam satu masa. Okey. Create ada lagi 2-3 lagi, cuma saya tak sempat cerita sebab masa terhad. Okey, ni people pelajar punya, kita boleh tengok, dan juga grades. Grade ni mungkin saya akan cerita pada waktu lain. Jadi sekadar itu dulu untuk video kedua. Mudah-mudahan ada kebaikan yang kita boleh kongsi. Jika ada yang tak faham boleh rewind balik untuk tengok balik bagaimana cara penggunaan dia. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.